Alright, Assalamualaikum and good evening everyone. Assalamualaikum. Salam. Okay, line kat college okay? Okay tak? Line kat college? Boleh lah. Boleh lah. Korang kat mana? Quarantine lagi eh? Saya kena quarantine ke? Habis tu makan macam mana? Hantar? Diorang hantar? Dia datang dekat blok. Apa je? Dia hantar kat blog. Okay. Oh tak okay. So ada yang tak okay. Kalau tak okay nanti saya akan share playlist untuk chapter ini. Sebab apa? Nanti korang kena buat assignment. Okay. Assignment dah start buat belum? Dah. Dah. Okay. So nanti jangan lupa minggu depan kita siap tolong hantar minggu depan. Okay. So minggu lepas saya tinggalkan dengan exercise 1. Okay, draw Lewis structure for the formation of following covalent compounds. Betul ke? Ni kerja rumahnya? Ada tak saya bagi? Ada? Tak ada? Ada. Okay. So, kita bincang soalan ini. Kemudian kita akan teruskan dengan double bond dan triple bond. Ada 3 benda saya nak ajar. So, Lewis structure with double bond and triple bond. Plausible structure dan exception in octet rule. Okay. So, ada 3 benda kita akan belajar petang ini. So, first of all, kita akan bincang exercise 1 dahulu. Okay, so exercise 1, soalan minta draw Lewis structure for the formation of following covalent compounds. So, benda ni tak perlu nak buat macam lukis dot-dot tu lagi dah. Okay, yang dot-dot yang minggu lepas kita belajar tu, bila kita nak show formation ataupun describe the formation. Sekarang ini dia minta Lewis structure sahaja. Okay, so CH4. So what we should do, the first thing kita kena kira valence electron. So carbon equals to 4, hydrogen kita ada 4. So 4. So total valence electron is 8. Okay. And then what we should do next is draw. Kita choose who is central atom. So dekat sini hydrogen tak akan pernah jadi center. Okay, so dekat sini kita akan pilih carbon sebagai center. So kena buat dengan berapa carbon? 4. So we should draw 4 bonds with 4 hydrogen. Okay, so 4 bonds maksudnya kita guna berapa elektron? Satu bond ada berapa elektron kita guna? 2. Yes, 2. So kalau we have 4 bonds, so we already use 8 electrons. So kita tolakkan 8. Okay, so tinggal kosong. 8 elektron ni untuk bond. Okay, elektron dalam bond. So kita ada left with 0 electron. So what we should do is kita kena make sure, okay, kita letak dekat terminal ni, hydrogen must be duplet. Okay, so hydrogen must be duplet. Duplet tu maksudnya dia ada 2 elektron sahaja pada dia. Okay, dekat mana 2 elektron? Hydrogen, tengok dekat dalam bond ni. Dalam bond ini, hydrogen dia share elektron dengan carbon. So yang dia share ini satu bond
equals to 2 elektron. So maka dekat sini hidrogen ni dapat 2 elektron. Okay. Hidrogen belah atas pun dia dapat 2 elektron. Hidrogen belah kanan 2 elektron. Hidrogen belah bawah pun 2 elektron. So all hydrogen is duplet. Hanya hidrogen je duplet. Okay, how about carbon? Awak kena make sure pula carbon, adakah dia achieve octet? So carbon ada berapa bond? Ada 4. So 1, 2 elektron, 4, 6, 8. Maka dekat sini carbon ini ada 8 elektron. So dia achieve octet. So struktur ini siap dan dia siap bila terminalnya octet ataupun duplet bagi hidrogen dan centernya octet. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okay, seterusnya untuk B. Nitrogen. So we have 5 valence electron. Hydrogen ada 4. So 4 valence electron. Total kan ada 9. And then dekat sini kita kena consider positif. Positif maksudnya less electron. So berapa yang dia less? 1. So dia buang 1 elektron. So total valence electron is equal to 8. Okay. Seterusnya kita akan letakkan nitrogen bond dengan 4 hidrogen. Okay, dia lebih kurang macam CH4 tadi. Okay, so 4 bond. So equals to 8 electrons yang kita guna. So tolakkan dengan 8 elektron yang kita guna untuk buat bond. So tinggal kosong. So kosong ni should be penuhkan dekat terminal supaya terminal ni duplet. But dekat sini hidrogen semua dah duplet. Duplet. Okay, so done lah. Okay, so ni pun 2 elektron. So hydrogen dah duplet. How about nitrogen? Nitrogen should be octet. So 2, 4, 6, 8. So nitrogen pun dah octet. So done. Okay, so settle. But dekat sini oleh kerana ada ions positif, awak kena draw bracket. Okay, draw bracket. So bracket ni ada 2 jenis. Satu yang bulat macam ni, satu lagi yang tegak macam ni. So kita jangan buat macam ni, kita pilih yang tegak. Okay, yang kotak tu. So, 1 bracket and then kita letakkan positif. Okay. Tak, saya ni padam lah. So this is Lewis structure for NH4+. Okay, boleh teruskan? Boleh teruskan? Boleh. Soalan seterusnya CCl4. So carbon, kita ada 4 valence electron. 4 klorin means 4 kali 7 valence electron. So totalnya ialah 32 total valence electron. Okay, so dekat sini antara carbon dengan Cl, carbon more electro positif. Okay, more electro positif. Maka kita letak carbon dekat tengah, Cl. Okay, so dekat sini kita dah guna berapa bond, ada buat berapa bond? 4 bonds, so kita dah guna 8 elektron. Okay, so tolakkan 8 yang kita guna untuk buat bond. So, bakinya 24. Okay, 24 elektron, dia bukan hidrogen. Terminal ni bukan hidrogen. Terminal ni maksudnya atom dekat keliling center tu. Okay, so terminal ni mesti octet. Okay, so macam mana nak octet kan? So klorin dah dapat 2 elektron kat sini. 2.
Octet kan mesti jadi 8. So 2, 2, 2, 4, 6, 8. Okay, klorin atas pun sama. Dia dah dapat 2 dalam bond. 4, 6, 8. Klorin kanan, 1 dalam bond. 2 dalam bond. 4, 6, 8. Untuk klorin bawah pun sama. Okay, so sekarang ni yang kita gunakan untuk octetkan terminal, ada berapa elektron yang kita dah guna? So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So kita dah guna 24 elektron untuk octetkan terminal. So, tinggal kosong. Kosong ini kalau ada lebih mesti bagi center. Tapi sekarang ni dia tak ada lebih. Kita letakkan center tak dapat apa-apa lah. Okay. So, untuk klorin, klorin dah achieve octet. How about carbon which is center pun dah achieve octet. So, structure ini betul untuk CCl4. Okay, boleh? Ada soalan tak? Setakat ni. Any question? Ada. Tak ada. Okay, last. SiF4. So, silicon group 16. Group 14. So, 4. Fluorine ada 4. So, 28. So, 32. So, 32 total valence electron. So, Si. So, kita ada F. Buat dengan 4F. So, kita dah guna 8. Calculation ni kena buat supaya awak sentiasa, apa orang panggil? Sentiasa tally berapa bilangan elektron yang tinggal. Okay. Kemudian kita octetkan fluorine. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. And then kita tengok setiap fluorine kita dah tambahkan 6. 6 kali 4. So, kita dah guna 24 untuk terminal. So, tinggal kosong. Kosong ini akan bagi center. But for silicon, silicon dia tak dapat apa-apa lah untuk center. Sebab apa? Kosong yang tinggal. And then silicon ini pun dah achieve octet. Dan untuk SiF4. Okay, ada soalan tak sebelum saya move on kepada next topic? Any question? Ada? Madam. Yes. Saya nak question je. Kalau yang elemen yang kat tengah memang kompak ya? Yang sekarang ini octet, iaitu 8 elektron. Bukan 4 tau. 4 bond, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron. So dia jadi 8 elektron kan? So dia octet lah. Tapi kejap lagi kan saya kata ada exception in octet rule kan? Itu nanti kita belajar. So tengah tu sepatutnya jadi octet, tapi dia boleh jadi lebih daripada 8 ataupun kurang daripada 8. Sekejap lagi kita jumpa. Okay Okay. Alright. Okay, so ini basic untuk Lewis structure. Okay. Dah, boleh teruskan? Okay, so ini basic. Sekarang ni saya move on kepada, kalau awak perasan, kita punya structure sekarang ni semuanya single bond. Okay, saya lukis semua single bond. Okay, sekarang ni saya nak tengok jenis bond. Kita ada 3 bond, single, double and triple. Sekarang ni bila kita nak buat double bond ataupun triple bond. Okay, kita tengok contoh. Okay, tadi semua single bond, sekarang ni kita tengok contoh bila kita nak buat double ataupun triple bond. Okay, so kita tengok untuk oksigen. Alright, so untuk oksigen,
Yang oksigen Okay, sekarang ni macam mana nak draw? First of all, apa-apa pun kena kira valence electron. So kita ada 2 oksigen, so 2 kali 6 total valence electron ialah 12. Okay, total valence electron ialah 12. So dekat sini oleh kerana dua-dua adalah similar atom, okay, so tak ada jadi center, tak ada jadi terminal lah. Okay, kita buat macam ni. So kita dah buat berapa bond? 1 bond. So kita tolakkan 1 bond, ada 2 elektron. So remaining ada 10. Okay, kemudian awak choose mana-mana oksigen yang kita nak octetkan dulu. Kita nak buat belah mana? Kiri ke kanan? Kiri boleh, kanan pun boleh. So sekarang ni saya nak buat untuk kiri dulu. Okay, kiri mesti octetkan. So tadi dia dah dapat 2 elektron. Sekarang ni dia kena tambah 2, 4, 6 supaya dia achieve octet. Okay. Lagi belah kiri. Okay, sekarang saya tolak dulu lah. Tolak 6. 6 ini untuk oksigen belah kiri. Okay, so tinggal 4. 4 ini kita gunakan untuk octetkan oksigen belah kanan. So 2, 4. Alright. Sekarang ini oksigen belah kiri dah octet iaitu 2, 4, 6, 8. So belah kiri dah octet. Okay, done octet. How about oksigen belah kanan? Oksigen belah kanan, okay, oksigen belah kanan 2, 4, 6. So dia 6 je. 6 tu octet ke tak? Tak. Tak. So, bila yang belah kanan tu tak octet, apa kita nak buat untuk octetkan dia? Kita tolak dululah ni. Apa kita kena buat untuk octetkan dia? Kita akan buat double bond. Okay. Double bond. Kita akan buat double bond. Okay. So, nak buat satu bond, kena ada berapa elektron? 2. 2. So, kita akan ambil daripada belah kiri. Sebab apa? Belah kiri tu dah achieve octet. So, kita ambil belah kiri ni. Dan belah kiri ini akan bertukar jadi bond. Okay, sebab ni 2 elektron kan? So, 2 elektron akan tukar jadi bond. Okay, so, kita buat balik. Oksigen. Okay, and then belah kiri kita tak usik, belah bawah tak usik. So, yang atas ini akan jadi lagi satu bond. Dia jadi double bond. Okay, and then belah kanan tak buat apa-apa, so tulis balik lah. Okay. So, kita tengok balik, adakah dua-dua ini achieve octet? So, oksigen belah kiri, 2, 4, 6, 8. So, dah achieve octet. Okay, how about belah kanan? Belah kanan 2, 4, 6, 8. Okay. So, yang belah kanan ini pun dah achieve octet. Apa tak? So, struktur mana yang betul? Struktur yang bawah. Sebab dua-dua elektron dah achieve octet. Boleh follow? Boleh. Okay, so maksudnya bila yang korang nak kena buat double bond? Bila kita tengok terminal ataupun central atomnya tak octet lagi. Not yet octet. Okay, so kita akan ambil elektron. Maksud tak octet lagi, maksudnya elektron ni dah habis dah, tinggal kosong. Okay, tapi dia tak octet lagi. So, kena buat double bond. Okay, contoh, lagi satu. Saya tunjuk nitrogen. Okay, nitrogen. Okay, nitrogen.
So nitrogen valence elektron berapa? 2 kali 5. So 10. So buatkan double bond. Buatkan bond. So kita dah tolak berapa? Tolak 2. So tinggal 8. Kemudian kita penuhkan belah kiri. So 2, 4, 6. So kita dah guna 6 elektron untuk belah kiri. So tinggal lagi 2. Tinggal lagi 2 kita akan letak dekat kanan. So obviously belah kiri dah octet, belah kanan belum octet. Okay. So dia jadi berapa kat sini? 4 ni. 2, 4. So dia perlukan lagi berapa elektron untuk jadi octet? Belah kanan ni. Lagi 4. Yes. So perlukan lagi 4. Tambah lagi 4. Okay. So 4 elektron ini datang daripada mana? Daripada 2 bonds. Okay. 2 bonds ni datang daripada mana? Sinilah. Okay. Nitrogen belah kanan bagi 2 elektron. So dapat 1 bond. 2 elektron lagi bagi 1 lagi. Share. So dia akan dapat lagi 1 bond. So, strukturnya akan jadi N triple bond N. Okay, so kalau kita tengok kat sini untuk belah kiri 2, 4, 6, 8. Okay. Untuk belah kanan pula 2, 4, 6, 8. Pun sama juga 8. Okay, so struktur yang betul ialah struktur ini. Okay, boleh? So, kenapa kita buat double bond ataupun triple bond? Sebab nitrogen belah kanan tak jadi octet lagi. Okay. Boleh? Dapat? Okay. 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 Alright, seterusnya kita nak buat CO2. Okay. Saya nak awak cuba buat CO2. Saya kira. Kita kira. Kita buat step by step dulu. Okay, CO2. So, karbon 4, oksigen ada 2. So, 2 kali 6, 12 tambah 4. So, 16 total valence elektron. Kemudian, centernya ialah carbon. Why? Sebab more electronegative. Ada 3 elemen most electronegative. Which are F, O, N. Okay. So, bila dia most electronegative, dia kena duduk tepi, terminal. Center must be more electropositive. So, carbon dekat tengah. Oksigen kat sini lah. Okay, carbon, oksigen. Okay, so tolak berapa? Tolak 4 sebab 2 bond. So tinggal 12 valence elektron. Elektron, so kita masukkan belah kiri dulu. So 2, 4, 6. So dah tolak 6 untuk belah kiri. So, belah kanan 2, 4, 6. So, kiri dan kanan dah achieve octet. Okay, so ni belah kanan pula. Okay, so siapa yang tak cukup octet? Carbon. Carbon. Okay, so carbon ada berapa elektron sekarang ini? 4. 4. Okay, so ada 4. Sekarang ni saya nak awak cuba, saya bagi masa 2 minit. Awak cuba buatkan carbon tu achieve octet macam mana? 2 minit. Okay. Korang tengah buat ke? Macam mana? Sama ada boleh ambil dua-dua dari belah kiri. Dah. Ataupun 2 dari belah kiri 1, belah kanan 1. Ataupun dua-dua dari belah kanan.
Dah. Okay, dah So, mana ni? Okay, so sekarang ini, okay, step yang pertama ataupun cara yang pertama ialah kita ambil 2 elektron dari kiri. Dah. 2 elektron dari kanan. So, kita akan dapat structure 1. Kita akan dapat macam ni. O. So, double bond kiri, double bond kanan. Ataupun cara lain ialah kita ambil dua-dua dari belah kanan. Dari belah kiri. 1, 2. So, kita akan dapat structure 2. Which is O triple bond C single bond O. Okay. So, kalau kita tengok untuk kiri dan untuk tengah-tengah tu, yang ini dah achieve octet 8. Ini pun dah achieve octet 2, 4, 6, 8. Belah kanan pun octet. Okay. Untuk structure tu, belah kiri octet, belah tengah pun octet, central octet, terminal belah kiri kanan pun octet. Okay. Betul tak? Betul? Alright. So Betul. sekarang ni kita ada 2 structure. 2 structure ini mana satu yang paling betul? Dia ada. Sekarang ni kita kena tahu which one yang paling betul. Mana? Kiri. Kiri ke kanan? Macam mana awak tahu? Sebab awak biasa jumpa structure 1. Okay. So, biasa jumpa kan? Tapi kenapa kita pilih kiri? Belah kanan tu kenapa tak pilih? Walhal semuanya octet. Lebih seimbang. Ni kita bukan main apa tu? Kita bukan main jongkit-jongkit. Okay. Dia ada reason kenapa structure 1 yang betul bukan structure 2. Okay. Why? Ini datangnya. Which is the correct structure of CO2? Find the most plausible structure. Okay. So, sekarang ni saya nak masuk the most plausible structure. Most plausible tu maksudnya structure yang paling tepat ataupun yang paling betul. Okay, maksudnya secara chemically yang akan wujud ialah yang mana? Yang akan paling senang wujud ialah CO2 yang kanan. Why? Okay, so the most plausible structure is seeming reasonable probable. Maksudnya yang paling akan kita senang jumpa ataupun kita akan jumpa lah yang betulnya. Okay. So, dengan cara apa? Okay. So, nak cari plausible structure dengan buat apa? Dengan kira formal charge. Okay. Formal charge is used to find the most stable or most plausible Lewis structure. So, formulanya ialah formal charge equals to number of valence electron tolak total number of non-bonded electrons tolak dengan number of bonds involved. Okay. So, ini formula dia. Okay. And then, ini adalah kita gunakan syarat ini untuk cari the most plausible structure. Most plausible structure ialah all atoms equal to 0 ataupun formal charge closer to 0 ataupun negative formal charge on a more electronegative atom and positive formal charge at more electropositive atom. Okay, so saya tunjuk contoh. Ini soalan ni nanti awak boleh buat soalan nombor 4 assignment. Okay, draw all possible Lewis structure for OCS. So lepas ni boleh buatlah OCS. Tapi sebelum dalam soalan awak dia bagi ion.
Okay, so betulkan buat OCS molekul. Kalau ion ada charge. Okay, so dia adalah neutral molekul. Okay, so nanti boleh buat soalan nombor 4. So yang minggu lepas tu awak boleh buat soalan 1, 2, soalan 1, 3 dan hari ni boleh buat 4. Okay, so saya patah balik. Okay, so sekarang ni saya nak kira the most possible structure. So kita akan lukis structure 1, structure 2. Structure 1 kita lukis O, double bond C, double bond O, double bond C. Okay, structure yang kedua O, triple bond C, single bond O. Okay, so sekarang ni kita nak kira formal charge. Formal charge untuk oksigen. Okay, dekat sini kita ada 2 jenis oksigen. Dekat structure 1 kita ada oksigen belah kiri dan belah kanan. So boleh tulis oksigen, tulis left, belah kiri. Okay, so apa formula dia? Formulanya ialah valence electron, number of valence electron. Ni saya ringkaskan nanti korang tulis betul-betul. Valence electron tolak non-bonded elektron tolak bonds. Okay, so untuk oksigen, valence elektronnya ialah 6. Di belah kiri tolak non-bonded. So non-bonded yang mana? Non-bonded ialah ini bond. So bond elektron dalam bond. Yang non-bonded tu maksudnya elektron yang bukan dalam bond. So ini dia. So 2, 4. So ada berapa elektron? Ada 4 non-bonded elektron. Tolak bond. So how many bond for oxygen? 1, 2. So tolak 2. So equals to 0. Boleh follow? Okay, ini belah kanan, belah kiri. Formal charge oksigen belah kanan. Okay, yang ini. Okay, so sama juga valence electron 6 tolak non-bonded which is 4. 1, 2, 3, 4. Okay, and then minus 2 bond. So equals to 0 juga. Okay. Okay. Alright. Okay, and then formal charge untuk carbon center. So carbon valence electronnya 4. Tolakkan dengan non-bonded. Non-bonded tak ada. Kosong. Tolakkan dengan number of bond. So equals to 0. Okay. So lepas tu awak tuliskan number of formal charge untuk oksigen belah kiri. Kosong dekat atas. Karbon atas. Karbon tengah kosong. Oksigen belah kanan kosong. So itu formal charge dia semuanya kosong. Boleh follow? Okay. Okay ke tak begini? Dapat? Okay. Alright. Okay, so sekarang ni kita kira untuk structure tu pula. So formal charge untuk oksigen left. Okay, saya terus tulis. Okay, 6 valence electron tolak 2 non-bonded tolak 3 bond. So tinggal positive 1. So saya akan tulis ni positive 1. Okay. Formal charge untuk oksigen left. 6 minus 6 non-bonded minus 1 bond. So you will get negative 1.
And then for formal charge of carbon, 4 minus 0 minus 4. So equals to 0. So nampak tak? So bila soalan assignment ni, bila soalan minta draw all possible Lewis structure for a CS, awak lukis seberapa banyak yang awak boleh lukis. Okay. Kalau saya dekat sini untuk CO2 ni, saya boleh lukis 2 structure. Okay. Kalau boleh lukis sampai 3 yang berbeza, so awak kena lukis 3 lah. Okay. Sekarang ini dah draw, dah kira formal charge, sekarang ni nak pilih. So kita tengok. So ini syarat dia mesti tengok yang atas dulu. Formal charge all atoms equal to 0. Okay, ada tak antara dua ni yang all formal charge equal to 0? Structure 1 or structure 2? 1. 1. So, conclude kan? So, structure 1 is the most plausible. Ini satu markah Calculation pun ada markah. Okay, so structure 1 is the most plausible structure. Okay, ini reason. So ini dia punya verdict. And then dia punya reason apa? Because, so balik-balik dia punya reason. Formal charge on all atoms equal to 0. So formal charge, ni reason dia. Formal charge of all atoms equal to 0. Okay, so ini the most plausible structure. Nak pilih the most plausible structure. Okay, dapat tak? Boleh? Follow? Boleh, madam. Alright. Okay, saya nak tunjuk contoh lagi satu. Okay, OCN minus. OCN minus, saya tunjuk contoh. Saya pergi dengan cepat So O ada 6, C ada 4, nitrogen ada 5. Kemudian oleh kerana dia ada charge negatif, so tambah lagi 1. So total 16 valence elektron. Okay, kemudian kita lukiskan OCN. O C N. So tolak berapa? Tolak 4 tinggal 12. Okay. So 12 kita akan masukkan di mana? Kita akan masukkan dekat O dan masukkan dekat N. Kenapa masuk dekat O dengan N? Sebab dia terminal. Okay. So masukkan dalam terminal dulu. Okay. So tinggal kosong. But carbon ini belum octet. So, bila belum octet, what we should do? Kita kena buat double bond ataupun triple bond. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita boleh buat macam ni. O, C, double bond N. Okay, jangan lupa ini ada charge, so OCN. Ini structure 1. Structure 2. O, C, single bond N. Betul tak? So ini dua-dua dari belah kiri. Okay. And then kita satu lagi. O, C, triple bond N. Okay, so nampak tak? Tiga-tiga structure ini berbeza. Betul? Structure 1, structure 2, structure 3 punya structure. Nampak? Okay.
Sekarang ni, saya tinggalkan soalan ini sebagai kerja rumah. So, cari who is the most plausible structure. Esok kita bincang. So ni homework. Okay, boleh tak? Saya dah Boleh. lukis. Okay, so saya dah lukiskan structure. Apa yang awak kena buat ialah kira formal charge untuk structure 1, 2 and 3. Lepas tu choose the most plausible structure. Nak choose macam mana? Choose guna 3 syarat ini. Kalau syarat ni tak boleh pakai, maksudnya tak ada langsung structure yang all equal to 0, awak tengok which structure yang closer to 0. Okay. Kalaulah tak ada closer to 0, barulah kita tengok negative formal charge mesti dekat more electronegative. More positive mesti dekat more positive atom mesti positive formal charge. Okay, boleh? Alright, esok kita akan bincang untuk OCN minus. Dapat tak? Okay, so ini untuk esok kita bincang. Alright, saya nak masuk last untuk this evening. Okay, tadi macam Yusof tanya kan, kat tengah tadi tu, adakah perlu 4 ataupun 8 saja? Okay, octet rule kena berapa? Center dia mesti berapa? Central atom mesti berapa kalau octet? Saya sebut octet. 2. 8. 8. 8. Octet. So central atom must have 8 electron. Itu basic ya. Iaitu central atom must have 8 electron. But some molecule, dia punya central atom not 8. Itu kita panggil exception to the octet rule. Okay. So kalaulah central atom must be 8, kalau incomplete maksudnya kurang 8 ke lebih 8? Kurang. So incomplete octet, central atom less than 8 electron. Okay. Ini berlaku untuk siapa? Untuk 3 elemen yang biasa kita akan jumpa, iaitu elemen beryllium, boron, aluminium. Okay. Cara nak ingat macam mana? Oleh kerana dia incomplete, tak lengkap, that's why dia bebal. Okay, so 3 elemen, beryllium, boron, aluminium. Itu cara ingat. Okay. Yang kedua, expanded octet. Maksudnya, central atom more than 8 electron. More than 8 can be 10 atau 12 electron. Okay, so elemen apa? Elemen period 3 dan sampai period 7. Okay, maksudnya dalam periodic table awak, okay, kita ada period 1, 2, 3, 4, 5. So dia dari 3 ke bawah. Okay, dari period 3 dan ke bawah elemen-elemennya. Okay, dapat? Okay, and then untuk 8 electron, 8 ini even number ke odd number? 8 electron. Even ke odd? Even. So dia even number. Okay. Untuk less than 8 electron ni pun even number. So maybe akan jadi 6 electron. Okay. Kalaulah 10 and 12, so ini pun adalah even number. Okay, nombor ke tak? But odd number electron, dia punya center, central atom is odd number. Example, 7. Okay.
So selalunya elemen apa? Selalunya elemen N. Dia tengok structure. So, elemen N ini can be odd number electron. Okay. Boleh teruskan? 13 minutes. Okay, so saya tunjuk contoh. Contoh expanded octet. Okay, so contoh expanded octet. So expanded octet contoh elemen ialah phosphorus, sulfur, iodine, selenium. So diorang ini adalah elemen dalam period 3, 4, period 3, period 4, period 5. Okay. So draw Lewis structure for the formation of the following covalent compounds. So kita kira macam biasa phosphorus 6. Okay, phosphorus group 15. So dia ada 5 valence electron. Cl ada 5 Cl, so 5 times 7, so 35, so equals to 40 valence electron. Okay. And then kita lukiskan dia punya center. Center ialah P and chlorine dia punya terminal. So kita dah guna berapa electrons? Dah guna 10. So tinggal 30. So elektron untuk buat bond. So tinggal 30. 30 ini kita akan buat apa? Penuhkan terminal. So saya akan guna, so kita tahu dah Cl ni mesti lagi 6. So 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. So tolakkan 30. So ini yang kita dah isi dalam terminal. Okay, and then kita dapat kosong untuk center. So tengok center dia. Center dia ada berapa elektron yang dia dapat. Okay, terminal tu dah memang octet. Sekarang ni untuk central. 2. Sini ada 2. Dalam bond ada, satu bond ada 2 elektron. So 2, 10. 4, 6, 8, 10. Okay, so ini adalah apa? Ini adalah expanded octet. Kenapa expanded octet? Reason, central atom has more than 8 electron. Ini cara menjawab soalan assignment nombor 2. Okay. Dia minta draw Lewis structure, kemudian identify that does not obey octet rule and state the type of exception. So type of exception 1 markah and then dia punya reason kenapa dia exception tu 1 lagi markah. Okay, so dekat sini akan jadi 2, 2, 2, 2 macam tu. 2, 2, 2 markah lah. Okay, so ni cara dia. Lukis Lewis structure. Buat kat sini. Okay, and then dia punya jenis. And then kenapa awak kata dia expanded? Because central atom has more than 8 electron. Okay, so ini expanded. Okay, how about incomplete octet? So incomplete octet macam saya sebut, incomplete ialah, salah ni. Okay, dia punya definition macam saya tulis dekat slide sebelum ni. Okay, so elemen apa? Elemen beryllium, boron dan aluminium. So kita tengok AlCl3. Al 3 valence electron, Cl ada 3, so total 21. So dapat 24. Okay, kemudian kita lukiskan Al akan jadi center. So dah guna berapa? Kita tolak 6 dan 18. Okay, and then kita lengkapkan 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. So 6 kali 3 Cl. So dah tolak 18, dah kosong. So ini kita dah achievekan terminalnya octet.
Okay, so Al. Kita kira dekat sini ada berapa? 2, 4, 6. 6. So 6. So this is incomplete octet. Kenapa? Central atom Tak cukup. has less than 8 electron. Okay, kalau awak nak bukti betul ke Al ni boleh less than 8, kenapa kita tak buat double bond macam tadi? Okay, macam tadi kan kita buat double bond. Untuk yang mana tadi Untuk yang ni contohnya. Untuk nitrogen. Kan tak salah satu tak cukup octet. So kita buat apa? Double bond. Tapi kenapa AlCl3 ni kita tak buat double bond? So kalau kita nak prove, ni kalau nak proof lah. Okay. So kalau saya lukiskan AlCl3, structure yang pertama, okay, structure 1, okay, structure 2, Al yang kita buat double bond supaya Al ni octet. Adakah Al ni perlu octet? So kita kira formal charge. Formal charge untuk Al. So 3 valence electron, tolak non-bonded kosong, tolak bond 3, so kosong. So formal charge Allah. Okay, so formal charge equal to 0. Okay, untuk formal charge untuk Cl, oleh kerana Cl ini tiga-tiganya identical, so saya kira satu sekali je. 7 tolak 6 non-bonded, tolak 1 bond. So kosong. So sini kosong, ini pun kosong, ini pun kosong. So kita tengok dekat sini pun kita dah tahu dah. Tak payah kira pun dua ni. Okay. So kita tengok structure yang pertama ni pun dah cukup. So this is the most plausible structure. Okay, kenapa? Sebab all formal charge of all atoms equal to 0. Okay, boleh. Ini akan jadi kosong. Ini bukan jadi kosong, tapi ini akan jadi negative 1, ini akan jadi positive 1. So totally memang dah salah. Yang nombor 2 ni not plausible. Okay, boleh dapat? Okay. Last odd number. Okay, so odd number electron, dia punya center akan jadi odd. Okay, so contoh, kita akan tengok N. NO, so nitrogen 5 valence electron, oxygen 6. So total 11. So kita buat, lukiskan bond. NO. Okay, so NO. And then kita pilih siapa jadi center. So center is more, central atom must be more Positif. Yes. So kalau awak ingatlah, kalau center tu, kalau orang kat center mesti positif. Takkan kita nak pilih orang yang center tu jadi negatif kan? So sama juga central atom, more electropositive. So antara FO and N, which one is more electropositive? Nitrogen more electropositive. Okay, tadi saya kata 3 elemen yang paling elektronegatif ialah FO dan N. Tapi antara FO dan N, F paling negatif. Okay, followed by O, followed by N. So N ialah more electropositive compared to O. So kita pilih N is central. So kita akan penuhkan terminal which is oxygen. So 2, 4, 6. So tolak 6. So tinggal
5. So belah kanan which is oxygen already octet. Okay, sekarang ni kita ada berapa? 5. 5. So 5 kan? So 2, 4, 5. Masukkan 5. Okay. So sekarang ni untuk belah kiri ada berapa elektron nitrogen dapat? So 2, 7. 4, 6, 7. Kan? Ah, Alright. 7 ke? Betul ke? 2, 4, 5. betul. Okay. Alright. So 7. Boleh tak kita nak ubah lagi? Kalau kita octetkan lagi ni. Boleh tak kita cuba octet? Still nak octetkan nitrogen tu. Tak boleh kan? Sebab apa? Kalau kita bagi 2, kita akan jadi 9. Alright, dia still odd number. Okay, so kita pilih yang mana? Kita akan pilih yang less than 8 lah, which is 7. Faham tak? Maksud saya, 7 ini dah dekat dah dengan 8. So tak payah dah nak buat double bond. Okay? So, ini 7. Center ni ialah N. So, dia ada 7 elektron sahaja. Maka, this is odd number electron. So, exception ni ialah dia bukan octet but odd number electron. Why? Because central atom is odd number. Okay, ataupun number of electron for central atom is odd number. Okay, dapat? Ada soalan tak? Dapat. Okay, boleh? So, itu sahaja untuk ini. So, saya dah bincang hari ni ada 3 benda. Yang pertama apa? Yang pertama saya dah bincang bila nak buat. Okay, basic dia. Basic untuk lukis. Basic. Dah. Okay. Apa yang kita belajar hari ni? Basic. Basic to draw Lewis structure. Okay. Masih kira total valence electron. Lepas tu kita buat bond. Tolak number of bond. Tolak terminal. Tolak central untuk octet. Okay. Yang kedua, kita belajar hari ini bila nak lukis double and triple bond. Double and triple bond bila central tak jadi octet. Belum octet. Ataupun terminal pun belum octet. Tapi tak cukup elektron. So itu buat double bond ataupun triple bond. Okay, dan yang ketiga, kita akan pilih plausible structure. Dalam plausible structure ni kita belajar kira formal charge. Okay, lastly kita belajar exception in octet rule. Okay, done. Habis. So nanti esok kita akan bincang latihan yang saya bagi tadi apa? Homework apa yang tadi? Homework ni adalah OCN. Okay, and then esok kita bincang dan kita akan masuk topik yang baru iaitu molecular shape. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, ada soalan tak? Any question? Boleh tunjukkan contoh untuk syarat formal charge yang ketiga. Esok saya bincang sebab bila awak dah buat, baru saya senang tunjuk. Awak kena kira dulu untuk OCN tu. Boleh Nuris? Yang isyarat ketiga tu esok. Yang tu yang saya nak tunjuk esok. Okey, lagi?
Lagi. Tak ada. Tak ada. Just ada. Yang lain? Okey, ada. Okay, tak ada. Ada je Okay, so kalau tak ada, so buat kerja rumah iaitu OCN minus. Lepas tu esok kita masuk molecular shape. Alright. So kalau tak ada soalan, kita end kita punya kelas hari ni. Okay. So itu sahaja. Thank you semua. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.